Ramai orang dan puak dok berebut-rebut mendakwakan diri jadi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita dok tengok, dok perhati tengok pemikiran mereka, tindak tanduk mereka, amalan mereka, nampaknya bukan puak ahli sunnah wal jamaah. Dan hari ini yang nak kecek berkenaan dengan perkara tu. Nak beritahu kepada adik-adik kenapa dia ahli sunnah wal jamaah dalam bahasa yang mudah, bahasa orang kampung. Tak ada kena pergi kepada pelbagai takrif dalam kitab pun. Tapi ni pun saya ambil daripada kitab lah juga. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak, pak cik, mak cik, pak mak wah, pak long-long, pak ngah-ngah, pak cu, mak cu, tok dan cik dan semua ada tengok laman kecek taning di Facebook, YouTube dan TikTok. Dalam video ni nak beri pencerahan, huraian, penjelasan mengenai ahli sunnah wal jamaah yang semua ataupun sangat ramai orang kita kata kita ni daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan ada orang-orang tertentu, puak-puak tertentu, kumpulan tertentu duk menganggap demo saja jadi ahli sunnah wal jamaah. Puak aku ni hak jadi ahli sunnah wal jamaah puak muda. Tu dia pagi tu ada. Jadi gitu tempat kita lah ni. Ni berlaku perbalahan lah. Perbalahan di kalangan orang kita. Tapi saya balah ilmu tak apa. Balah intelektual tak apa. Tapi kita kena faham. Lepas tu ada orang tanya, Abang Sarah, curaya. Fuad Salafi, orang kita panggil Wahabi tu, apakah dia ahli sunnah wal jamaah? Betul kan? Cuba royak Abang Sarah ni banyak. Saya pun banyak kali dah jawab agak ni. Secara peribadi. Dia mau tanya mari telefon mari. Dia mau tanya dalam chat. Saya pun jawab dah. Tapi banyak tak ekat nak jawab dah. Apa nu tanya Fok nu? Fok tarikat tasawuf. Yang duk sebar cerita kau maruk nu cahaya wali mereka tu serupa dengan Nabi. Ada keramat, ada barakah. Serupa dengan mukjizat Nabi. Boleh berjumpa dengan Nabi cara jaga, secara yaqazah. Dan ada di kalangan mereka berjumpa dengan Nabi setiap hari. Tu lagu mana pula Abang Sarah? Dia mana ahli sunnah wal jamaah ke? Payah nak jawab sebab saya ni bukan makna kita tak tahu. Tapi payahnya sebab saya tak suka jadi qadi, jadi penghukum. Tak suka menghukum orang lain. Walaupun kena hukum demo, kata gitu, gini, saya tak suka jadi qadi. Sebab apa? Qadi Allah. Dia Tuhan, qadi wan nabi, boleh wayak kita ataupun orang-orang yang berilmu tinggi di kalangan ulama mu'tabar tu boleh jadi qadi. Kita hanya membawa pandangan ulama saja. Bagaimanapun dah mau tanya saya kena tolong jawab. Pada pembacaan saya, ahli sunnah wal jamaah adalah orang Islam yang bersikap sederhana, mu'tadil, bersikap tengah, wasati. Gitu. Bukan melampau, tatarruf, bukan ekstrim, bukan sutong. Kalau kita kembali kepada istilah, pengguna istilah ahli sunnah wal jamaah ni, zaman Nabi tak ada. Zaman Khulafa'ur Rasyidun pun tak ada. Muncul selepas kematian khalifah yang keempat. Muncul di situ. Waktu tu baiknya berbagai kumpulan. Termasuklah Syiah, termasuklah Khawarij, termasuklah Mu'tazilah, termasuklah juga Mujassimah dan lain-lain kumpulan pada waktu tu. Ni semua ni fok melampau, fok sotong, fok tatarruf, fok ekstremis. Dengan adanya kumpulan-kumpulan ni, maka orang Islam menolak. Fok Khawarij tak boleh kerana dia melampau. Fok Mu'tazilah melampau. Fok Mujassimah, macam-macam fok lain lagi lah. Melampau belaka.
maka tumbuh orang Islam waktu tu pada zaman kerajaan Islam di Damsyik di Dimash, bukan di Madinah dah. Tu tumbuhnya kumpulan orang Islam yang kemudian dipanggil sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana puak Ahli Sunnah wal Jamaah ni dah mengambil sikap tengah, mengambil sikap sederhana, tidak melampau dah, maka mereka menjadi orang Islam paling ramai di dunia sejak zaman dulu dia sampai ke learning dia. Sedangkan kumpulan-kumpulan yang melampau, kumpulan-kumpulan yang tataruf, kumpulan-kumpulan yang sutong pergi habis dah. Khawarij tinggal nama, ada pun tak banyak. Mu'tazilah pun tinggal nama, ada tak banyak. Jadi fuak janggal, fuak syadz, fuak terpencil kecil saja. Ni hak jadi gitu. Dalam sejarah mana-mana pun orang yang melampau, orang yang ekstrim, orang yang sutong ni habis lagi. Bukan sejarah Islam saja dah lah. Sejarah dunia dalam pergerakan gapo pun kumpulan-kumpulan yang melampau, kumpulan-kumpulan yang ekstremis, kumpulan tataruf ni ya hilang. Tinggal tak banyak. Sebab itu kita boleh tengok di mana-mana pun kita akan bertemu puak demo ni jadi kecil. Bukan besar. Ia tak boleh besar. Ia dilahirkan kena jadi bahasa ni lah. Duk gitulah. Hidup boleh, tapi nak kata nak hidup, nak besar, nak jadi besar tu tak jadi begitu. Lepas tu kita pergi kepada Fuad Salafi dia. Orang kita ada panggil Wahabi. Apakah dia morning Ahli Sunnah wal Jamaah? Ya, kalau ikut orang menyokong dia, ya. Ulama hak menyokong Wahabi, Salafi, dia kata ya, Fuad dia morning Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul. Tapi kalau kita ikut penilaian, mengikut saya baca, mengikut saya kaji tu dah. Fuad Wahabi daripada awal-awal lagi dia melampau. Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah melampau dalam pemikirannya, tindak tanduknya, dalam sejarah yang gitu. Dia menghukum orang kafir, menghalalkan darah orang, boleh bunuh orang tu. Walaupun mereka tu bukan semuanya kuburiyun, bukan semuanya menyembah kubur. Sebab ulama zaman dulu ada serupa dan lebih lagi daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab tu sendiri dari segi alim, dari segi ada ilmunya. Tapi dia hukum juga kerana tak menyokong dia, tak menyokong kerajaan yang nak tubuh dengan Ali Saud, maka dihukum sebagai bid'ah juga, boleh bunuh. Ini kalau kita tengok di situ, mereka ni bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana ada sikap melampau, pemikiran melampau, pemikiran tataruf, pemikiran ekstremis dia. Tu. Tapi kalau kita tengok Fuad Salafi Wahabi Pasal Baru ni, dia tak ada berimej pun, mungkin tak baca pun kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tapi dia pergi ngaji. Pak dia boleh ngaji di Saudi atau ngaji mana-mana. Dia ajar kata Syekh Muhammad Abdul Wahab ni adalah mujaddid, ada ngajar dia tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai ke tak tahun, pergi ke MA pula, sampai ke PhD pula. Duk ratik kepada orang seperti ni. Kemudian ada kepentingan nak dapat batuan daripada orang Arab di Saudi pula. Mereka ni kata tak apa, mungkin tidak tahu sejarah Syekh Muhammad Abdul Wahab, ataupun mereka tahu tapi dia kata tak apa tu, sebab Syekh Muhammad Abdul Wahab tu pendekatan dia tu sesuai dengan zaman tu. Zaman tu tak sesuai dengan zaman sekarang. Jadi kita ambil hak lain sudahlah. Hak huduh Syekh Muhammad Abdul Wahab tu tak sampai. Dia morning kita panggil dia Salafi dakwah. Salafi dakwah. Ia bukan jadi serupa dengan Salafi Syekh Muhammad Abdul Wahab, bukan seperti dengan Ikhwan Al-Muwahhidun golongan muda, hak paling tataruf, hak paling melampau di kalangan Salafi Wahabi. Dia bukan pasal tu dak. Malah saya pun duk tengok setengah-setengah daripada mereka tu dia. Katanya aku tak ada kenal sekali
baca kitab Syekh Muhammad tak ada apa ahli. Aku lebih suka baca kitab Ibnu Taimiyah. Oh ada yang kata begitu. Mana ya tak suka juga Syekh Muhammad Abdul Wahab. Memang tak saya juga fuak salafi dakwah ni. Tapi kalau salafi jihad sudah tentu mana tak boleh make kira langsung lah. Sebab nu salafi jihad nu memanglah melampau ekstremis dan sutong. Mereka ni tak boleh masuk langsung dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tu mengikut kriteria, mengikut penilaian hak saya baca, bukan pandangan saya dah. Ni saya wayak gitu. Pergi kepada fuak tarekat yang pelik-pelik ni deh. Pun kata juga, demo melampau. Ni sudah tentu tak termasuk tarekat molek-molek. Tasawuf molek-molek belungguk. Kok pondok kita belungguk, baba-baba kita berpegang dengan tasawuf pasal tu. Bukan tasawuf hok ganyi-ganyi menari di atas kubur, melompat-lompat di atas kubur deh. Tu melampau. Deh. Kata boleh berjumpa Nabi setiap hari. Kalau tak jumpa dengan Nabi setiap hari tu, bimbel awak apa Nabi tak mari jumpa dengan aku ni. Tu teruk. Pada menimpung deh. Kalau ada masalah kemuskilan dalam agama ke gapo ke, hok tasawuf sana tasawuf hok karuk ni deh. Tak kena jumpa, tak kena buka kitab Bukhari, kitab Muslim, Tirmizi, Nasai, tak kena buka. Pergi buka tabir perang. Ya Rasulullah. Gana ni. Betul kan ni. Hadis ni betul tak betul. Ya ambil terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dah malas setengah-setengah fok demo tu deh. Kalau dia anggap sebagai wali yang tinggi sangat tu, boleh berhubung dengan Tuhan lalu dah. Tu ni tasawuf melampau ni deh. Teruk. Boleh ke nak agak daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka juga menganggap diri ahli sunnah wal jamaah. Tak apalah, alhamdulillah. Walaupun ada salah dan silap deh. Mungkin satu hari nanti mereka akan kembali menjadi molek. Temung jalan betul. Daripada duk melampau, sutong, tatarruf. Pasal tu dia berubah menjadi makna ahli sufi, ahli tarekat yang molek boleh jadi supaya kau habis kan. Daripada duk ikut Syekh Muhammad Abdul Wahab 100% tu dia mampu tolak juga pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab tak usah dah pandangan yang dulu-dulu tu. Jadi salafi dakwah sikit lagi pun Fok Sofi ni mungkin daripada Sofi karut marut menjadi kepada Sofi yang sederhana, yang tak mana melampau boleh jadilah. Sebab kita ni di dunia ni perjalanan kita ni mula-mula orang muda ilmu sikit, pengalaman pun sikit dan ngaji pun tak ada banyak, pastilah ada sikap yang pelik-pelik sikit, melampau ada macam-macam. Tapi bos apa ke tua sikit dah ada akal banyak, baca pun banyak, ngaji pun banyak mungkin ia akan berubah. Ini adalah proses biasa dalam hidup manusia. Ni sebab tu kita kena tengok seseorang tu pada khatimah dia, pada penghabisan dia. Saya sendiri saya baca buku ulama, saya tak baca buku dia tulis zaman muda-muda saja. Tapi saya baca buku dia, kitab dia hak tulis waktu tua. Waktu sudah begitu mati, molek tu dia tulis molek, lebih molek lagi daripada buku pertama ke zaman muda. Sebab itulah saya kata kita kena tengok khatimah. Manusia akan pergi husnul khatimah belaka kecuali yang duk dia tak ada cari kebenaran. Tunggu mati gitu saja. Tu tak boleh hadir lah. Tu adik kakak semua ni saya boleh royak kongsi dengan adik kakak semua. Saya rasa boleh bayar dah. Sikit sebanyak sekat ni sajalah. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.